Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim salatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syai'un billahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Majlis yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan syurga yang sebenarnya di akhirat, yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah kita lihat oleh mata, tak pernah kita dengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati kita pun, nak bayang pun tak boleh. Ini Allah khabar ni dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? A'dadtu li ibadi, aku sediakan untuk hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku tu? Kita. Fiha, di dalamnya, ma la ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Cantiknya, lawanya, egitnya, menariknya. Wala uzunun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah dengar. Merdunya, lazatnya, sedapnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan satu yang tak pernah terlintas di hati kita pun, nak bayang pun tak reti. Tak usah nak ceritakan, nak bayang tak reti. Itu keadaan syurga yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka-mereka yang layak. Nak layak seketika, dua je syaratnya. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Beriman waktu yang percaya betul-betul 100%. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Itu namanya beriman. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6 lah. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, dan percayakan untung baik, untung jahat datang dari Allah SWT. Senang perkara. Rukun iman. Sudah 3 dengan 3, sudah 2 mengaji dah. Rukun iman 6 perkara tu.
Kena cari betul-betul 100%. Kalau beriman itu tak cukup, kena beramal soleh. Apa arti beramal soleh? Apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Nah, apa saja mesti ikut cara Islam. Kalau lain Islam Tuhan tak terima. Nah, nak terima Tuhan mesti ikut cara Islam. Sembahyang cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak cara Islam, pendidikan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, penuri penara cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Kalau lain dari Islam Tuhan tak terima. Nah, tahu Allah kata baca surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan walan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Allah tak terima, Allah reject kalau tak ikut cara Islam. Dan di akhirat nanti orang-orang itu akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jadi kalau tak ada rugi, nak tak rugi, ikut cara Islam. Sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam. Apa saja kita buat, mesti ikut cara Islam. Baru terima dari Tuhan. Sedangkan benda-benda yang kita buat, orang tak Islam buat juga. Kita sembahyang, orang kafir sembahyang juga. Tapi sembahyang mereka tak terima. Yang terima hanya sembahyang cara Islam. Bermula dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu juga puasa, itu juga zakat, itu juga haji, semua nak ikut cara Islam betul. Itu juga perjuangan, itu juga ekonomi, itu juga akhlak, itu rumah tangga, itu juga pendidikan. Apa saja kena ikut cara Islam, baru diterima Allah. Bila beriman dengan amal soleh, baru Allah bagi syurga begitu. Itu Allah janji banyak tempatnya. Yang dari apa kata Allah? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Dua ya, beriman dan beramal soleh. Bahwa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Banyak ada yang lain. Yang dari apa kata Allah yang lain? Walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah dan jawab itu. Nah, itu juga syurga-syurga yang lain. Allah dan itu. Syurga Firdaus janji, innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dua tu, beriman dan soleh. Bagi mereka itu syurga yang bernama Firdaus diturunkan kepada mereka. Di juga Jannatul Ma'wa, syurga 8 tau. Jannatul Ma'wa, Allah janji untuk orang beriman dan soleh juga. Apa kata Allah? Amman ladzina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Sejak minggu baca di jemaah. Atau mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang diberi surga yang bernama Jannatul Ma'wa. Yang diturunkan kepada mereka di atas segala amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi kalau nak masuk surga, kena beriman dan beramal soleh. Kena beriman. Ini kita belajar ni supaya kita faham siapa yang kita sembah. Kita faham siapa yang menjadi kita. Kita faham siapa yang menentukan nasib kita. Kita faham apa saja yang berlaku pada kita ditentukan oleh dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kita masih membicarakan tentang sifat takluk. Belum diperincikan satu tu. Baru belum sudah kita bicara secara umum saja, pengenalan baru tentang takluk. Apa itu takluk? Belum sudah anda baca dah. Dah kita cerita dah. Yaitu perkara-perkara atau sifat-sifat yang dia ada menguasai sifat lain. Dia bukan tersentuh dengan sifat dia je. Macam kerajaan lah. Kita British dulu. Selain dia memerintah British, dia memerintah England dan Britain tu, dia memerintah negara-negara lain. Dia memerintah Afrika Selatan,
dia memerintah Kenya, Tanganyika, dia memerintah Malaysia dan sebagainya. Itu namanya takluk, dia takluk. Selain daripada negara dia menakluki negara-negara lain. Sifatnya betul juga. Selain dia berperanan untuk menjalankan kerja dia dalam sifat dia, dia juga menakluki sifat-sifat lain. Itu namanya sifat takluk. Untuk malam ini kita sambung, iaitu yang pertama takluk qudrah. Takluk qudrah. Qudrah ni artinya apa? Berkuasa. Allah itu berkuasa. Jadi takluk apa? Apa saja yang lain daripada dia takluk, berkuasa untuk menjadikannya atau tidak menjadikannya berkuasa. Allah berkuasa untuk menjadikan apa saja yang Allah kehendaki dan berkuasa juga apa yang Allah tidak kehendaki supaya tidak dijadikan. Itu takluk. Berkuasa Allah bukan kuasa itu satu kuasa, ada benda yang dikuasainya. Baca benar. Maka qudrat bertakluk kepada segala mungkin. Apa saja benda mungkin itu Allah boleh menentukannya. Mungkin itu selain dari Allah, itu namanya mungkin. Selain dari Allah mungkin itu matahari itu mungkin, bulan itu mungkin, dunia itu mungkin, pokok-pokok itu mungkin, manusia itu mungkin, malaikat itu mungkin, jin itu mungkin. Apa saja selain dari Allah panggil mungkin. Allah berkuasa ke atas segala yang mungkin. Nak jadi boleh, tak nak jadi pun tak apa. Nak bahagia mereka boleh, nak menderita mereka boleh. Nak selamat mereka boleh, nak binasa mereka boleh. Itu mungkin. Terpulang kepada Allah. Ada kuasa Allah tu. Itu takluk. Iaitu segala perkara yang baru. Yang baru itu mungkin. Selain daripada Allah, semua mungkin. Apa tu baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Macam kita ni. Dulu tak ada, sekarang ada. Betul? Dah tak ada balik. Ya ke tak? Dulu ada lah. Tuan-tuan ada kan? Tahun 1785 ada? Tak ada. Sekarang ada. Tak lama lagi sudah tak ada balik. Dulu ada, sekarang tak ada. Terus membaharu langsung. Kemudian tak ada balik. Terpulang kepada Allah. Itu namanya mungkin. Kata baru ataupun alam itu sama je arti. Baru, alam, mungkin. Lagi apa? Makhluk. Itu semua mungkin betul. Yang selain daripada Allah. Lagi apa? Segala mungkin, iaitu segala perkara yang baru adanya dan tiadanya. Dengan takluk apa? Taksir itu takluk yang betul-betul memberi bekas. Dia yang menentukannya. Yang lain semua tidak boleh menentukannya. Ubat bukan menentukan baik dan penyakit itu. Yang menentukan baik atau tak baik penyakit apa? Allah. Kalau Allah kata baik, baiklah. Kalau Allah kata tak baik, tak baiklah. Kalau asal makan ubat terus baik, asal makan ubat baik, asal makan ubat baik, tak ada orang mati pun. Tapi ada orang mati? Hari-hari kita dengar cerita orang mati. Hari ini zaman lain ada orang mati. Doktor itu. Hari ini semalam akan dikebumikan. Aksiden di Kuala Lumpur. Itu ketentuan dari Allah lah. Umur muda lagi, 40 tahun umurnya. Kerana ketentuan dari Allah. Kita ni tak tahu apa lama. Ada yang panjang, ada yang pendek. Semua Allah menentukannya. Itu namanya taksir, ya, memberi bekas. Kepada mengadakan dan mencadakan. Allah yang menentukan segala-galanya. Allah yang memutuskan. Ada ke tak ada ke ketentuan dari Allah. Bukannya makhluk. Bukan lain dari Allah. Ubat tidak menentukan kebaikannya. Racun tak semestinya membinasakan. Ular tak semestinya membunuh. Api tak semestinya membakar. Tapi yang membakarnya, yang menentukannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Air tak semestinya melemahkan. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, masuk dalam air, dalam gagit, dalam mati pun sehat baju. Kami yang menentukannya Allah lah. Nabi Ibrahim dibakar, tak ada mati pun. Kalau api itu mesti membakar dan mesti mati, kan dah mati lah Nabi Ibrahim ketika itu. Dia tak mati pun. Elok je. Allah perintahkan api itu jadi sejuk api jadi. Apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
Berkata kami, wahai api, jadi kamu sejuk. Aku perintah kamu jadi sejuk. Dan selamatkan kepada Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Ya, calo beda, comot beda pakaiannya. Pada api semua menyala-nyala. Tapi kalau Allah tak semua dia beri bekas, tak ada beri bekas itu pada Nabi Ibrahim. Elok yang Ibrahim, nyokongin Nabi Ibrahim keluar lepas itu ya. Karena yang memberi bekas hanya Allah, bukan makhluk ya, bukan benda yang lain daripada Allah. Ada, maka tidak kudrat itu bertakluk kepada yang wajib. Kudrat itu tertakluk kepada yang wajib ke Allah. Kalau kudrat itu menjadikan Allah tak siapa menjadikan dia. Bukan kudrat yang menjadikan. Bukan Allah menjadikan diri sendiri, tak. Allah itu dia ada saja. Adanya Allah itu tidak dijadikan oleh sesiapa. Faham tu macam tu? Kalau siapa menjadikan, bukan dia menjadikan diri dia sendiri, tak. Allah itu tidak dijadikan, dia ada saja. Tak pernah tak ada. Itu dia. Tak ditaruh situ ya. Tidak bertakluk kepada yang wajib hakiki dan mustahil hakiki, tak ada. Tetapi bertakluk dia kepada wajib aradhi. Wajib aradhi itu wajib yang mendatang. Macam kita ni. Kami ada lagi ni? Tuan-tuan, ada lagi ni? Ada lagi ni? Ada. Siapa mengadakan? Allah mengadakan. Itu wajib aradhi. Dulu tak ada, sekarang ada. Aradhi itu wajib mendatang. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu ada, boleh. Itu takluk Allah tu. Bukan Allah bertakluk kepada dirinya sendiri, tak ada. Yang wajib tak boleh. Yang harus semua boleh. Kita ni harus ke. Macam mana wajib aradhi. Dia tak ada nampak kita ada. Saya nampak tuan-tuan nampak saya. Saya nampak perempuan pun nampak saya. Jadi ada tu. Wajib. Tapi wajib tu mendatang. Kalau Allah tak ada kan tak ada. Itu namanya wajib aradhi. Aradhi itu yang mendatang. Dan mustahil aradhi, bahan tak ada, mustahil tak nampak kita, memang tak ada. Ya, mustahil aradhi yang menyerupai Allah tak ada. Itu aradhi, mustahil yang aradhi. Bagaimana sudah dinyatakan kerana keduanya itu termasuk dalam bagian mungkin juga. Aradhi itu mungkin juga, boleh ada, boleh tak ada. Kalau Allah nak ada kan ada lah. Kalau Allah tak ada kan tak ada lah. Karena ketentuan yang menunjukkannya Allah Ta'ala saja. Dia yang memberi bekas, yang lain tak memberi bekas. Faham ni? Saya cakap Melayu juga Jepun ni. Ada yang tak faham? Benar-benar. Maka bahagian takluk kudrat dengan jalan ijmal. Ijmal tu kangkung-kangkung. Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi, dua takluk. Abu Mansur Al-Maturidi ni pakar ilmu tauhid. Dia yang mengasarkan cara pembelajaran tauhid secara yang kita belajar ke dalam ni. Di antara dia dua orang tu. Yang dia namanya Abu Mansur Al-Maturidi. Seorang lagi namanya Abu Hasan Al-Ash'ari. Dua-dua ni pakar ilmu tauhid. Kita belajar wujud dan makhluk tu berdasarkan kedua-dua ulama lagi lah. Yang pertama Abu Mansur Al-Maturidi. Namanya tak Abu Mansur tu bapa si Mansur. Anak ada nama Mansur. Tapi nama sebenarnya kita tidak tahu. Tak ada khabar siapa. Tapi digelar sebagai Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dia datang dari satu kampung namanya Maturid. Nama kampungnya. Nama kampung apa? Maturid. Dia dipanggil Al-Maturidi. Macam tuan juga lah. Syukri Al-Jalami. Contohnya Syukri datang dari kampung Jalam. Ibrahim Al-Kampari. Ini Al-Maturidi Al-Kampari. Itulah contoh je ni ya. Begitu ulama tauhid ya. Maka bagian takluk kudrat dengan jalan ijmal di sisi Abu Mansur Al-Maturidi dua takluknya. Yang pertama takluk sulukhil qadim. Takluk sulukhil qadim. Artinya apa? Iaitu patut Allah jadikan. Patut Allah berkuasa menjadikan apa saja yang Allah kehendaki. Itu patut. Pada azali Tuhan mengadakan mungkin. Tuhan mengadakan matahari patut. Tuhan mengadakan bulan patut.
Tuhan mencipta manusia patut. Terima tak? Tuhan mencipta malaikat patut. Tuhan mencipta binatang patut. Itu patut ya. Patut. Akal setuju. Patut tu. Ya. Dalam itu layak. Patut lain tau. Yang ini sebelum ini patut. Pada abadi itu dari awal-awal lagi. Daripada sebelum dijadi lagi kemudian abadi. Yaitu patut pada abadi Tuhan mengadakan mungkin atau mencadakan dia. Mencadakan pun patut juga. Terpulang dari Allah. Lepas dia lama dah tua mati. Terpulang dari Allah. Patut lah gitu. Maka di dalam bahagian ini mungkin itu belum diadakan. Mungkin kita ada lagi, kita tak ada lagi, manusia tak ada lagi, malaikat tak ada lagi, belum. Sebelum diadakan itu, Allah dah rasa patut aku jadikan manusia. Allah dah rasa aku patut jadikan malaikat. Allah rasa aku patut jadikan binatang. Maka Allah jadikan. Bila dah jadi, bukanlah kodin lagi kan. Itu hadis ya. Itu akan ada tanjiri hadis. Itu yang kedua ya. Yang pun belum itu bagi suluh qadim belum dijadikan lagi tapi Allah sudah patut menjadikannya. Faham kan? Patut Allah menjadikan manusia. Manusia tak ada lagi. Tapi dah dalam ilmu Allah patut aku jadikan manusia untuk memakmurkan bumi ini. Patut aku jadikan binatang untuk supaya dapat makanan bagi manusia, makanan bagi binatang yang lain, sebagainya. Patut. Dalam ilmu Allah tu patut dia menjadikan benda-benda yang dah dijadikan itu. Tapi belum jadi lagi. Itu namanya suluhul qadim. Atau mencadikannya. Sudah sesuai mati kena. Sudah tak ada. Macam sahabat-sahabat kita yang dah mati sebelum ini. Sudah tak ada. Patut. Allah tahu tu patutnya. Dan saya semua dah dijadikan oleh Allah. Bapa ada tak ada, mak ada tak ada, anak ada seorang dah tak ada. Adik-beradik semua tak ada, kakak tak ada, abang tak ada, adik tak ada, sepupu tak ada, yang ada adalah anak saudara. Itu semua dah patut Allah jadikan. Sebelum itu dia adakan Allah adakan. Dulu adalah bapa ada, mak ada, adik-beradik ada. Sekarang ni isteri pun dah tak ada. Karena itu ketentuan dari Allah. Dan sebelum jadi pun dah ditentukan Allah begitu. Itu patut pada azali Tuhan mengadakan mungkin atau menciptakan dia. Maka di dalam bahagian ini mungkin itu belum diadakan, belum lagi ada. Hanya kepatutan bagi saja. Belum lagi ada, tapi patut Allah jadikan, maka Allah jadikan. Patut Allah tak jadikan, tak jadikan. Itu kepatutan. Kepatutan baginya juga pada mengadakan atau menciptakan. Itu yang sama, belum ada lagi ya. Itu namanya apa? Suluhul qadim. Azam bila dijadikan maka berlaku apa? Tanjiri hadis. Takluk tanjiri hadis. Hadis itu baru itu Allah jadikan. Allah jadikan Tengku Syukri. Tengku Syukri. Allah jadikan imam apa? Imam apa? Ulai. Ada tu. Allah jadikan imam Kamil. Sekarang patut beliau begitu. Allah jadikan Sebilah, Allah jadikan Imam Jamil. Itu patut itu. Karena itu ketentuan dari Allah. Tunai itu kejap-kejap itu Allah jadikan. Masa itu Allah jadikan namanya tunai. Artinya tunai. Maka adalah Imam Jamil, adalah Imam Uzair, adalah Tengku Syukri, adalah Ibrahim, adalah apa lagi? Tok bila sampai nama tak belum. Ada Imam Zul. Karena patut tu Allah dah bila tunai kan? Bila aku punya itu tunai, untuk tunai tu cash. Masa itu Allah jadikan. Dah ada benda tu. Itu dah. Artinya tunai. Yang baru yang baru iaitu mengadakan mungkin atau menciptakan dia dengan fi'il, dengan perbuatan. Kalau cari ada perbuatan dalam tak nak jadikan. Allah tak nak jadikan manusia kepala 18, kaki 25. Tak ada kena jemput.
Kalau Allah nak jadi boleh tak? Kalau Allah nak jadikan manusia tu kepalanya ada 18, kakinya ada 25, boleh ke tak boleh Allah jadikan? Boleh. Apa pun Allah nak jadikan. Tapi Allah tak nak jadikan. Tak ada, tak nampak lagi. Kalau dia, tu benda kan dia. Kadang-kadang Allah jadikan juga. Saya pernah tengok masa pergi Mekah dulu. Seorang dijadikan Allah kepalanya ada, badannya ada, kaki tangan tak ada. Macam jeli je, benda jeli. Jeli apa nama jeli? Tahu jeli apa jeli? Jeli itu macam apa keluarnya? Macam dodoi lah, macam dodoi, agak-agak. Macam itulah. Berkepala, kaki tak ada, tangan tak ada. Terlantar, terbaring saja. Menangis isi saya tengok tu. Orang mak tu letak di situ, orang bagi duit sikit, bagi semakan kepada dia. Itu kejadian yang Allah tentukan. Kerana Allah nak jadikan dia. Kalau Allah tak nak jadikan, tak ada. Begitu juga macam-macam cara. Ada manusia yang Allah jadikan apa? Cerai apa tu? Tak cerai. Dua orang. Bila? Lelaki dengan lelaki. Ada join macam enjoin namanya tau. Artinya apa? Bercerai. Macam itulah. Kalau Allah nak buat apa pun boleh apa buat. Kerana Allah tu berkuasa di atas apa saja. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu. Kalau Allah nak jadi kan jadi. Dan Allah itu kuasa memberi bekas apa saja. Itu kan tanya habis. Artinya tunai yang baru. Iaitu mengadakan mungkin atau mencadakan dia sesuai pada Allah dengan perbuatan. Allah jadikan dia. Dan di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu ulama lain satu, namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Qudrat ada 3 bahagian. Tadi 2 tu, yang 2 siapa? Di sisi Abu Mansur Al-Maturidi. Ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, juga pakar ilmu tauhid. Apa kata dia? Ada 3. Qudrat itu ada 3 bahagian takluk. Iaitu 2 bahagian yang tersebut datang. Yang di atas pun dia setuju berapa? Dia ikut juga apa? Dia ikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi dia tambah ada 1. Di bawah ada 1. Yang pertama, yang sudah kita baca tadi, takluk sulukhul qadim. Yang kedua, takluk tanzili hadis. Dia tambah ada 1, nombor 3. Takluk qabdah. Namanya qabdah. Qabdah itu sentiasa dalam genggaman Allah Ta'ala. Sentiasa 24 jam. Apa saja yang berlaku pada kita dah ditentukan oleh Allah. Itu genggaman. Genggaman itu ketentuan dalam Allah. Allah nak bahaya ke dia, bahaya. Allah nak selamat ke dia, selamat. Allah nak cedera ke dia, cedera. Allah nak mati ke dia, mati. Itu tentu dalam Allah. Allah nak panjangkan umurnya, panjang umurnya. Allah nak pendek umurnya, pandang dia. Siapa menentunya? Semua Allah menentunya. Itu namanya qabdah. Qabdah artinya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kita tak tahu takdir tentang 10 perkara yang Allah rahsiakan. Kita tak tahu. Kita ni ditakdir oleh Allah Ta'ala jadi kita. Mujur Allah jadikan kita ni kita. Faham ayat ni? Mujurlah Allah jadikan kita ni kita. Bolehlah Allah jadikan kita ni lain dari kita? Boleh benar. Cuba tengok muka saya ni. Ada muka ustaz kan? Tak ada. Saya ni muka apa? Muka tok bawang. Betul tak? Ada tak muka tok bawang? Kalau Allah nak jadikan saya ni tok bawang boleh tak? Boleh benar. Kalau saya jadi tok bawang, tak ada yang ngajak tengah hari. Tidak malam ni. Jadi tok bawang lah. Tuan-tuan jumpa dengan saya. Tapi Allah tak jadikan saya ni tok bawang. Kalau jadikan saya ni pendakwah, ngajak, maka saya ngajak. Syukurlah. Itu yang elok tu. Boleh tak Allah jadikan saya ni pengedar dadah? Boleh. Boleh tak Allah jadikan saya ni penyanyi pop? Boleh kalau Allah nak.
Apa pun boleh jadi udah Allah lagi kita ni. Kan? Kalau Allah nak boleh ke? Itu serah kepada Allah SWT. Itu namanya qabdah. Qabdah itu dalam genggaman Allah. Kemana saja kita balikkan, semua dalam genggaman Allah. Kalau Allah kata selamat, selamat. Kalau Allah kata tak selamat, ada yang berlaku. Yang macam-macam berlaku. Kereta rosak lah, belanggu orang lah, kebabah lah, parit lah, macam-macam boleh berlaku. Kalau Allah tak boleh berlaku lah, boleh. Itu ketentuan. Itu namanya qabdah. Sebut qabdah. Artinya sentiasa dalam genggaman Allah Ta'ala. Kan itu kita boleh semayang ni. Kadang-kadang tak boleh semayang. Kerana itu ketentuan dari Allah. Muncul boleh semayang. Macam saya kata, datang-datang kencing. Belum semayang, maghrib dah kencing. Lepas tu tengah semayang dah nak kencing lagi. Pergi balik. Orang dah tua ni memang orang yang nak kencing dia boleh. Tapi itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Kan boleh semayang isyak ke tak? Wallahu a'lam. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Itu qabdah. Ketentuan itu dari Allah Ta'ala. Tuan siapa betul juga. Nantilah tua sikit baru tak dengan tengah baju ini tak ada lagi. Itu pun dah ada. Orang dah mengalami apa tu. Nak kencing saja dah. Tak ada. Semua sihat-sihat pakai lagi. Nampak? Ada pakai pamper? Dah ada. Nampak? Itu siapa menentukannya? Allah menentukannya. Itu namanya qabdah. Takluk qabdah. Artinya dalam genggaman. Dalam genggaman Allah lah, genggaman Allah. Maksudnya ialah dalam timbangan Tuhan. Dengan makna bahawasanya jika menghendaki ia, nasaya dikekalkan atas adanya. Kalau Allah nak kekalkan dia, ada. Ada tak makhluk yang Allah kekalkan? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak makhluk yang Allah kekalkan? Tak ada nasaya, tak ada rosaknya, ada. Ada 10 perkara yang Allah kekalkan. Yang pertama syurga, yang kedua neraka, yang ketiga aras, yang keempat kursi, yang kelima pena ataupun kolam. Yang keenam apa? Yang keenam roh, yang ketujuh loh mahfuz. Yang ke-8 benih manusia dipanggil adbuz zambi, itu benih manusia. Yang ke-9 jasad nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang ke-10 jasad orang-orang mati syahid. Itu Allah kekalkan. Padahal kekal itu mengapa? Kerana itu dalam genggaman Allah. Kalau Allah nak binasakan boleh tak? Boleh, tapi Allah tak nak binasakan. Allah kekalkan 10 perkara ni. Faham ke? Apa 10 perkara ni yang Allah kekal tu? Yang pertama syurga. Ingat tu. Yang kedua neraka. Yang ketiga aras. Aras apa? Lindungan di padang mahsyar, namanya aras. Yang keempat kursi. Kursi itu lambang kekuasaan Allah Ta'ala. Namanya kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Itu yang keempat. Yang kelima kolam. Bukan kolam aja, kolam tu apa? Pen. Menulis takbir kita tu. Yang kelima. Lagi apa? Yang keenam roh. Yang ketujuh loh mahfuz. Yang ke-8 benih manusia dengan apa? Adbuz zambi namanya. Adbuz zambi. Yang ke-9 jasad badan nabi-nabi dan rasul-rasul terancur tau. Kalau kita boleh korek nak kubur rasul-rasul dan nabi, kita akan dapati badan mereka tetap hancur-hancur. Hello aja. Siapa boleh buat korek-korek lah. Korek kubur Nabi Muhammad di Madinah semuanya. Kita akan dapati badan yang hancur-hancur. Tapi tak ada satu orang ni nak ngorek lah. Tapi itulah dijanji apa tu. Dan yang 10 jasad orang-orang yang mati syahid. Itu dikekalkan. Yang lain hancur belakang. Semua hancur. Manusia hancur, jin hancur, malaikat hancur. Kalau Allah nak hancur, ya. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan wa la baqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Jadi satu itu pasti akan binasa. Yang tak binasa adalah zat Allah yang amat besar dan amat besar dan amat mulia. Yang itu tak binasa ya. Itu kalau qada. Faham tak apa kata qada ni? Genggaman Allah Taala ya. Ada pun bahagian takluk kudrat itu jika dihuraikan dengan tafsir dengan terperinci satu-satu terbagi kepada 8 bahagian. Itu tak tajunya 8 bahagian. Yang pertama takluk suluhul qadim, patut dan layak. Allah menjadi satu tu. Patut lain, layak lain no. Patut dan lain. Patut. Patut dah kalau dia pakai jawaban, patut jadi imam. Tapi belum tentu layak. Patut jadi imam, tapi belum tentu layak. Kalau dia layak, baru patut dan layak. Dah pakai jawaban, dah pakai jawaban, patut jadi imam. Tiba-tiba jadi imam dah lah. Tak betul bacanya. Ghairul maghdubi alaihim waladdallun. Orang belakang pun kesian memang tu dah jawab amun apa itu patut tapi tak layak. Tapi kalau layak macam yang ada ni layak betul ni. Jadi imam lah patut dan layak. Tapi kalau orang pakai seluar Yankee, pakai ketat-ketat rambut panjang, pakai kor seluar Yankee, tak patut jadi imam. Tapi boleh jadi layak, boleh layak. Kadang-kadang tahu bila dia jadi imam kau punya sedap suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim layak. Tapi tak patut. Bila nak ada dua-dua, patut dan layak. Allah tu patut dan layak. Faham kan? Patut dan layak. Patut Allah jadikan dan layak Allah menjadikannya. Itu namanya apa? Suluhi qadim. Patut dan layak pada azali Tuhan mengajarkan zaid. Zaid itu contoh nama orang ya. Zaid masalah atau mencadakan dia. Yang kedua qabdah suluhi qadim. Qabdah suluhi qadim belum jadi lagi tu. Kalian mungkin seperti Zaid dahulu daripada adanya dalam genggaman kudratnya pada mengadakan atau pada mengekalkan ada atau tiadanya. Ada pun boleh tentu kepada Allah Ta'ala. Tak ada pun Allah tentu juga. Bukan dia menentu dari sini tak ya. Jangan qabdah suluhi qadim. Yang ketiga tanjiri hadis atau tunai. Allah ciptakan ya. Nama tanjiri hadis diadakan oleh Tuhan akan Zaid dalam kodratnya. 8 semua ya. Biar-biar ni. Yang keempat namanya qabdah tanjiri hadis. Kemudian diadakan itu. Zaid itu Allah adakan. Iaitu keadaan mungkin seperti Zaid ketika adanya dalam genggaman dan kekuasaan Tuhan pada mengadakan adanya atau mencadakan atau dicadakannya dengan kudratnya. Dimati mereka, dicadakannya, dia kaya mereka, macam-macam. Tentu kepada Allah. Yang keempat, yang kelima namanya tanjiri hadis. Allah mengadakan mungkin seperti Zaid yang telah ada dan dengan kudratnya. Zaid dah ada, dia adakan juga. Itu qabdah tanjiri hadis. Bukan qabdahnya, tanjiri yang keenam qabdah tanjiri hadis. Qabdah itu ketentuan dalam genggaman Allah. Keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada, mati dia dah mati, dah tiada dia mati. Kemudian dalam genggaman kudratnya dengan makna boleh dikekalkan atas tiadanya atau diadakan dihidupkan kembali. Boleh tak? Bolehlah manusia hidup kembali oleh Allah tak? Kalau Allah tak boleh tak? Boleh, okey. Tapi tak hari. Tak Allah tak nak lakukan begitu. Itu qabdah tanjiri hadis. Yang ketujuh, tanjiri hadisnya iaitu mengadakan mungkin seperti Zaid yang telah mati itu dengan kudratnya ketika bangkit al-kubur. Dah bangkit al-kubur tu betul dia, betul ada kebangkitan ya. Allah dah khabar dalam Quran, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kamu semua akan di hari kiamat itu akan dibangkitkan semula. Everybody boleh rise up. Semua akan dibangkitkan semula. Benjamin Netanyahu dibangkitkan semula, George Bush dibangkitkan semula.
Abraham Lincoln dibangkitkan semula, Hitler dibangkitkan semula, Napoleon Bonaparte dibangkitkan semula, semua dibangkitkan semula ya. Ada yang ke-8 qadwat tanzih hadis, genggaman Allah, ketentuan dari Allah, yaitu keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit dari kubur itu di dalam genggaman kekuasaannya, kekuasaan Allah ya. Nah, udah bangkit dari kubur tu jalan dari kubur ke mana macam itu Allah tentunya. Nah, boleh jalan ke, boleh berambat ke, ada kenderaan ke, ada mangkok ke, itu ketentuan dari Allah ya. Semua Allah menentukan itu. Nah, itu ya, pada mengekalkan atau adanya atau dicarikan ataupun dia tak bangkit boleh kalau Allah nak betul dicarikan dia dengan kodrat tetapi dengan memutuskan nazar penglihatan dari segi dari segi dalil syar'ah kerana orang yang telah bangkit dari kubur itu tidak akan mati lagi. Kenapa tak mati? Kerana mati itu dah mati. Allah janjikan mati itu seperti satu kebas, dibawa kebas itu di satu jambatan antara surga dan neraka, kemudian disembelih kebas itu. Sudah sembelih kebas itu, maka matilah mati. Faham ni? Faham ke matilah mati? Matilah tak ada lagi. Itu hidup sebenarnya. Dan neraka itu kena bakar tak boleh mati, kena cincang tak boleh mati, kena ketuk tak boleh mati, kena pelupuh tak boleh mati, kena empak dengan batu tak mati. Kena mati je lah mati. Supaya dia merasa segala kesaksian dalam neraka, merasa segala kesaksian dalam neraka. Nah, boleh terasa sakit itu. Kalau mati tak ada sakit lagi. Kalau pensan tak ada sakit lagi. Ini pensan beda, mati beda. Itu yang merasa segala seksa dalam kubur tu. Kalau mati dah mati. Itu nazar. Dari segi dalil syariat kerana orang yang telah bangkit dari kubur itu tidak akan mati lagi pada saat pada syariat, tetapi tiada pada akal harus dan akal harus Allah tu mematikannya ya. Tapi Allah tak nak matikannya. Dari segi syariat harus ditilik pada kekuasaan Allah kerana kerana kekalnya itu Arabi juga, kekal itu Arabi. Sikit lagi tuan. Maka dengan mengetahui bahagian takluk yang di atas tadi, nak faham ke? Takluk apa? Tanjini hadis, qadwah tanjini hadis sebagainya kan? Jangan faham itu. Balik kongcek lah. Maka dengan mengetahui bahagian takluk yang di atas ini, teranglah dengan jelasnya adalah manusia dari semenjak sebelum ada dan masa telah ada dan masa di dalam kubur sehingga masa bangkit di hari kiamat, duduk di dalam syurga atau masuk neraka tidak lepas daripada genggaman dan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Tak lepas, sentiasa dalam genggaman Allah, sentiasa dalam qabdah Allah. Sama dia hidup atau mati, masuk syurga atau masuk neraka ke, dalam kubur ke, duduk dalam kubur ke, dalam masyarakat, semua di dalam genggaman Allah Ta'ala. Tak lepas ya. Tidak lepas daripada genggaman dan kekuasaan Allah Ta'ala. Pada segala-galanya. Apabila telah diketahui sekalian, adanya tetaplah sekali bangkit perasaan manusia. Patutnya bangkitlah perasaan kita ni. Apa dia? Untuk menurut apa yang apa perintah Tuhan. Ikut dia perintah Allah. Itu Allah datang dari hukum. Apa nama hukum tu? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Ikut hukum itu. Karena kita tahu yang berkuasa Allah ada. Allah yang menentukannya. Ikut apa yang perintah Tuhan supaya berbetulan amalan dengan kepercayaannya. Yang dikatakan sempurna, katakan sempurna itu sebelum jadi hamba Allah yang sempurna kepada Tuhan. Itu takluk qadrat. Kalau tak kita baca takluk iradah. Okey, cukup sekali itu. Dah bunyi dah pun. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ni. Takluk qadrat ya. Jadi ada genggaman. Tahu genggaman? Segala yang di bawah kekuasaan Allah Taala itu genggaman ya. Tak ada siapa menentukan, Allah yang menentukan segala-galanya. Itu namanya genggaman. Itu namanya kata Arabnya genggaman tu qabdah ya. Apa saja sekarang ni semua dalam genggaman Allah lagi ni.
dengar kedak kan. Ada yang ngantuk pun tak apa itu kau harus cuci tu. Ngantuk aja. Ada yang tidur pada. Itu apa tu? Kata apa satu tidur ni? Tak boleh terang. Tapi ada yang tidur. Ada yang tidur. Nama kamu ada. Mana kau saya? Ada yang tidur. Ada yang lagi mana? Ada yang lagi? Ada tak nak dengar? Bila pandai. Tak payah dengar ustaz ngajar ya. Okey, sekian dulu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada yang nak bangkang. Belum lagi habis dah apa tak ada. Apa sebenarnya ni? Dah dapat belakang? Setuju belakang? Setuju belakang. Alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Ada orang cepat? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada lagi ya. Maknanya tak ada lagi ya. Maknanya dapat semua tu. Itu yang bangga saya tu. Seronok saja. Kenapa? Asal dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Dia ajar dapat. Bijak belaka dah mana? Ataupun tak tahu apa yang nak tanya. Mana tu bohong malam. Ya. Lagi sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun, minta maaf. Suara kuat. Tapi badan tak kuat. Jalan lagi. Tak suara kuat, insyaAllah. Sampai menempik boleh, ya? Tapi badan tak kuat dah. Nak pimpin, itu jalan. Tapi suara kuat. Makan tak kuat dah. Duduk kuat makan. Baik, sekian dulu. Ampun maaf. Salah silap, siapa yang terpukul, terkapak, terleriung, tersmet, minta ampun, minta maaf. Saya kadang tidak nak nemik je dah. Kadang-kadang nak drop shot. Dia tahu apa drop shot? Tak tahu kalau kita seperti ini. Maka badminton. Ada bola tanggung apa buat? Tahu seperti apa buat? Smash lah. Itu pun backhand lagi. Sekian dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat.